di talian ketika ini ialah Geostrategis Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Azmi Hassan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Ashwat. Okey, Doktor, ketika mana kita sedang mengumpul maklumat mengenai keadaan penumpang dan anak kapal 295 orang secara keseluruhannya MH17 ini yang terhempas di Ukraine, kita juga ingin melihat keadaan geopolitik di kawasan itu yang melibatkan pejuang pemisah. Sekarang ni berlakunya satu keadaan di mana tuduh-menuduh sudah pun bermula. Pihak A yang menuduh pihak B menafikan dan menyifatkan tiada kena-mengena dalam insiden ini. Bagaimana untuk kita faham keadaan geopolitik kawasan itu yang melibatkan keselamatan dan keselamatan ruang udara? Doktor. Ya, Ashwat. Sebelum ini terdapat dua kapal terbang. Satu kapal terbang pejuang kerajaan Ukraine dan keduanya kapal terbang pengangkut yang telah ditembak daripada bawah melalui ground to air missile. Jadi perkara ini seperti Ashwat mengatakan, tuduh-menuduh itu pihak kerajaan Ukraine mengatakan mereka tidak dikatakan menembak MH17 dan juga pihak pemisah mengatakan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menembak kapal terbang setinggi 10,000 kilometer daripada tanah. Jadi ini dikatakan bahawa kawasan laluan MH17 itu bukan laluan yang dikatakan laluan yang tidak biasa, itu laluan biasa daripada Eropah. Doktor kekal di talian, kerana kami cuba mendapatkan kekal di talian, jangan ke mana-mana untuk kita membincangkan mengenai kedudukan serta keadaan geopolitik di sekitar sempadan Rusia dan Ukraine. Dan ketika ini kita cuba mendapatkan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai. Mungkin kita sudah mendapat isyarat, Izwa? Belum lagi. Okey, Dr. Azmi Hassan, teruskan. Ya, sebab itu dia katakan bahawa kawasan laluan itu adalah kawasan merah yang telah diberitahu oleh ICAO. Tetapi masalahnya ianya terbang tinggi dan dikatakan tidak memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak, sama ada pejuang pemisah ataupun kerajaan Ukraine untuk menembak sebuah kapal terbang awam komersial, Ashwat. Okey, dan membaca keadaan ketika ini dan juga situasi keselamatan yang melibatkan masyarakat antarabangsa, ini adalah international relation atau hubungan antarabangsa serta geopolitik. Melihat kepada reaksi Amerika Syarikat, bagaimana doktor membaca selepas ini? Mungkin keadaan geopolitik di antara Rusia dan juga Amerika Syarikat itu, adakah ia memberi gambaran apakah selepas ini? Kerana apa yang berlaku hari ini yang melibatkan pesawat MH17 adalah seakan tragedi terhadap satu insiden pesawat komersial, Doktor. Ya, memang benar. Kalau benar ianya ditembak oleh pihak pemisah, ini membawa maksud bahawa peluru pandu yang canggih dan pihak pemisah tidak mempunyai peluru pandu canggih seperti itu. Dan besar kemungkinan kalau mereka mempunyai peluru pandu yang begitu canggih dapat mencapai sehingga 10,000 kilometer di udara, besar kemungkinan ianya dibekalkan oleh pihak Rusia. Dan Washington, White House sekarang tengah meneliti maklumat-maklumat dan jika betul disahkan pihak pemisah yang menjatuhkan MH17, jadi ia membawa satu senario yang bertukar di masalah Ukraine Timur, di mana Rusia dikatakan telah campur tangan secara langsung terhadap konflik ini dengan membekalkan senjata-senjata yang canggih kepada pihak pejuang pemisah. Posisi atau kedudukan Malaysia dalam menyatakan pendirian, Doktor? Ya, ini bukan hanya membabitkan Malaysia kerana ia membabitkan pesawat komersial, pesawat awam, dan di dalamnya besar kemungkinan bukan sahaja rakyat Malaysia, tapi besar kemungkinan banyak rakyat Asia Tenggara yang lain dan juga rakyat Eropah yang ingin pergi ke Asia Tenggara, bandar-bandar Asia Tenggara. Jadi ia akan boleh mengubah apa yang berlaku sekarang konflik di Ukraine, di mana jikalau benar, maka Rusia sekarang berada dalam tekanan masyarakat antarabangsa supaya tidak campur tangan ataupun tidak menyokong pejuang pemisah di Ukraine Timur. Okey, terima kasih Dr. Azmi Hassan dengan membaca keadaan begitu, dan pada masa sama kita cuba mendapatkan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai untuk menerima reaksi ataupun membuat reaksi segera serta apakah usaha dijalankan. Pastinya siasatan sedang giat dijalankan di mana Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun mengesahkan melalui tweet terbarunya sebentar tadi, dan berdasarkan kepada Malaysia Airlines MAS, tweet Malaysia Airlines juga telah pun mengesahkan menerima maklumat pihak Ukraine ATC ataupun pengawal udara Ukraine
di mana mereka terputus hubungan dengan MH17 sekitar pukul 2.15, sekitar 30 km dari waypoint atau gerbang udara Tarmac, iaitu sekitar 50 km dari sempadan Rusia-Ukraine. Dan kejadian ini berdasarkan kepada maklumat yang kami terima, ia terhempas di wilayah Ukraine. Ia melibatkan 295 orang secara keseluruhannya yang berada di dalam pesawat, di atas pesawat MH17, iaitu 280 penumpang dan 15 anak kapal. Kita akan cuba dari masa ke masa untuk mendapatkan reaksi segera Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai. Kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini mengenai perkembangan terbaru berita terkini dari Ukraine yang melibatkan pesawat MH17.